Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran, di mana kita akan membicarakan sedikit sebanyak penghayatan terhadap Al-Quran. Moga-moga dengan itu menjadikan kita semakin dekat dengan Al-Quran, dapat menghayati Al-Quran dan juga dapat membawa Al-Quran dalam kehidupan seharian. Amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang saya nampak di ruang komen. Ada Kak Zimah Don, Rukumah Yusuf, Ummi Akashah, Kak Safia Sapyan, Nur Hayati Yahya, Zaliha Kamaruddin, Khadijah Kamisan, Aminah Hitam, Siti Aisyah Abdullah, kemudian Zaliha Kamaruddin, Maria Ibrahim, Ummi Akashah, serta Nurzimah Hasbullah, Bunga Lawang, Laitun Absah, Zabaria Muhammad Yusuf, Hamimah Mohsan dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama Allah anugerahkan kepada sahabat-sahabat semua. Lalu pada pagi ini sebelum kita bermula, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat. Bagaimana suara saya pada pagi ini? Saya harap suara saya adalah jelas, video saya adalah jelas, penyampaian saya adalah jelas, insya-Allah. Lalu sebelum kita bermula, mohon jasa baik seperti biasa sahabat-sahabat untuk bantu share. Terima kasih kepada yang sudah bantu untuk tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Lalu pada hari ini kita nak sambung daripada muka surat 138, surah yang ke-6, surah Al-An'am, pada ayat yang ke-88. Kita nak sambung daripada pertengahan ayat bahkan. Muka surat 138, ahlan, muka surat 138, surah yang ke-6, surah yang ke-6 pada ayat yang ke-88. Mohon sahabat-sahabat bantu catat di ruang komen supaya kita apa yang baru join ataupun yang first time join, mereka tahu kita berada di mana. Ramai yang kata jelas daripada Sepang, Melaka, Muar dan daripada Lumut Perak, daripada pelbagai tempat, ramai yang kata jelas. Terima kasih kepada semua. Lalu terima kasih Kak Safia Sapyan. Ya, kita berada pada surah yang ke-6, muka surat 138, akhir ayat yang ke-88. Lalu kita telah sebutkan sebelumnya firman Allah, zalika, yang demikian itu, hudallah, adalah petunjuk milik Allah, yahdi, Allah memberi petunjuk, man yasha, kepada sesiapa yang Allah kehendaki, min ibadih, daripada hamba-hambanya. Lalu pada perkataan Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang Allah kehendaki, pada 2 hari lepas kita telah kongsikan, maksudnya adalah nak menaikkan semangat manusia, insan, agar pada waktu itu mereka berusaha untuk mencari hidayah Allah, petunjuk Allah, sebab Allah kurniakan kepada sesiapa yang Allah
kehendaki. Namun antara ciri-ciri yang Allah suka untuk berikan petunjuk kepadanya adalah min ibadih, daripada kalangan orang yang ada sifat hamba. Seterusnya, ini adalah tajuk kita pada hari ini, firman Allah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ini adalah tajuk permulaan perkongsian kita pada pagi ini. Apakah terjemahan dia? Kita lihat terjemahan dahulu. Wa dan lau, jika, walau dan jika, walau dan sekiranya. Walau dah menjadi bahasa Melayu juga, walau. Tetapi perkataannya adalah wa dan dalam bahasa Arab. Lau, jika, lau, sekira. Asyraku, mereka menyekutukan Allah. Walau asyraku, dan sekiranya dan jika mereka menyekutukan Allah. Siapakah yang dimaksudkan dengan mereka ini? Yang dimaksudkan dengan mereka ini adalah secara bil fard. Maksudnya bayangkan, anggaplah, dan sekiranya mereka ini. Siapakah mereka ini? Yang dimaksudkan dengan mereka ini orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut ulaika, mereka yang telah al-mukhtarun, orang yang dipilih oleh Allah, yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Bil farad, anggap, kalaulah, jika berlaku, yang mana bukanlah maksudnya mesti berlaku, tidak. Di sini, sebab itu disebutkan di sini, qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fi hadhil ayah, pada bahagian ayat 88 ini, tasydid, adanya amaran yang keras, li amri syirik, bagi urusan menyekutukan Allah, wa taghlidhi sya'nih, dan amaran yang keras pada perkara yang berkaitan dengan syirik. Sehingga kan Allah berfirman, kalaulah seseorang itu yang telah dapat petunjuk, yang Allah telah pilih, mereka dah dapat petunjuk dan Allah pilih, kalaulah, maksudnya bukanlah mesti berlaku, tidak. Allah menggunakan perkataan walau dan kalaulah dan sekiranya dan jikanya mereka selepas mendapat petunjuk, selepas mereka mendapat hidayah, pada waktu itu mereka mensyirikkan Allah, al-a'yadzubillah. Moga Allah pelihara saya dan setiap daripada kita. Apakah yang berlaku? Firman Allah, kita lihat pada ayat, la, pasti, tegasan daripada Allah, la, pasti, habita, menjadi sia-sia, an, daripada, hum, mereka, ma, apa-apa yang, kanu, adalah mereka, ya'malun, lakukan. Kalaulah mereka selepas mendapat petunjuk, kalaulah mereka pada waktu itu selepas mendapat hidayah, orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah daripada kalangan manusia biasa, bahkan daripada kalangan para anbiya sekalipun, kalaulah mereka, kalau bil farad, maksudnya bukannya berlaku, kalau mereka ini pada waktu itu menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah, tegas Allah, pasti akan sia-sia amalan mereka. Amalan mereka pada waktu itu akan terbatal. Amalan mereka pada waktu itu akan hilang. Maka di sini pengajaran yang pertama, seperti mana kata Ibnu Katsir, Allah menegaskan betapa buruknya, dahsyatnya, betapa teruknya di sisi Allah menyekutukan Allah. Sehingga kalaulah seseorang itu dekat dengan Allah sekalipun, telah diberikan petunjuk oleh Allah sekalipun, amalan dia yang dia telah lakukan pada waktu itu akan terbatal, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajaran yang kedua yang kita dapat daripada ayat ini, bahawa orang-orang yang murtad, yang keluar daripada agama Allah, walaupun selepas mereka telah melakukan kebaikan ketika mana mendapat petunjuk, amalan mereka pada waktu itu akan sia-sia. Maka sebab itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebentar pada ayat yang lain. Sebentar kita lihat pada ayat yang lain yang lebih kurang sama makna dengan ayat ini.
Firman Allah pada muka surat 465, lebih kurang sama makna dengan ayat tadi. Muka surat 465 pada surah Az-Zumar ayat yang ke-30, muka surat yang ke-30, surah yang ke-39, minta maaf, pada ayat yang ke-65. Pada ayat yang ke-65 muka surat 465 pada surah yang ke-39, firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad, dan demi sesungguhnya, uhiya, telah diwahyukan, ilaika, kepadamu wahai Muhammad, wa ila, dan kepada alladzina, nabi-nabi yang, orang-orang yang, min qablik, sebelum daripada kamu. Apa yang Allah maklumkan kepada Nabi, kepada baginda Nabi, dan juga Nabi-Nabi sebelum baginda Nabi, lain, sesungguhnya jika asyrakta, kamu mensyirikkan Allah wahai Muhammad, yang mana tak berlaku, bukanlah maksudnya pasti berlaku, tak berlaku, perkataannya adalah in, jika, sekiranya, la yahbatanna, pasti dan pasti akan sia-sia, akan terhapus, amaluka, amalan perbuatanmu, wala takunanna minal khasirin, dan pasti kamu akan menjadi daripada kalangan orang yang rugi. Maka inilah yang kita nampak bahayanya syirik. Maka pada waktu itu, kalaulah, sekiralah, yang mana tak akan berlaku, para Nabi pada waktu itu mensyirikkan Allah sekalipun, mereka akan sia-sia, akan tertolak, akan terbatal amalan mereka. Lalu apatah pula manusia biasa yang mensyirikkan Allah, maka pada waktu itu mereka adalah orang yang pada waktu itu jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kata Imam Ibnu Katsir di sini pada perkataan jika tadi, kalau tadi, sekira tadi, kata Imam Ibnu Katsir, wasyartu la yaqtadi jawazul wuku', bukanlah bila digunakan perkataan sekiranya, jikanya, lain dan sebagainya, benda itu pasti berlaku. Ianya sekadar bil farad, sekadar untuk menerangkan kepada manusia betapa teruknya, betapa dibencinya perbuatan mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang para nabi yang mana disebutkan nama-nama mereka pada ayat-ayat sebelum ini, lebih kurang 18 orang. Maka firman Allah pada ayat yang ke-89, ulaika, mereka itulah, mereka siapa? Iaitu para nabi yang telah disebutkan nama-nama mereka. Ada juga berpandangan para nabi secara umum. Ulaika, mereka itulah yang telah disebutkan nama mereka. Mereka itulah daripada manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina, orang-orang yang, ataina, kami telah berikan kepada mereka. Apakah maksud beri di sini? Dalam tafsir Al-Wasit disebut maksud beri di sini wal muradu bi itanihi, maksud pemberian, anugerah di sini at-tafhimut tam, iaitu pemahaman yang sempurna. Lalu mereka inilah orang-orang yang telah kami berikan pemahaman yang sempurna. Kami telah berikan at-tafhim, pemahaman yang sempurna. Daripada apa? Al-kitab, tentang kitab Allah, wal hukmah, tentang hukum, iaitu tentang hikmah, wan nubuwah, dan juga tentang kenabian, yang mana dalam tafsir Al-Wasit disebut kenabian di sini memberi makna akan kerasulan. Lalu kami berikan kepada mereka 3 benda. Kami berikan kepada mereka pemahaman kitab Allah, pemahaman tentang hikmah, dan juga pemahaman tentang kenabian, iaitu kerasulan yang dimaksudkan di sini. Seterusnya pada bahagian kedua ayat 89, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan pada waktu itu memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, lalu kalaulah ada daripada kalangan musyrik Mekah, ada daripada kalangan penduduk Mekah, ada daripada kalangan mereka-mereka yang kufur pada waktu itu menolak kamu, maka pada waktu itu mereka ini adalah orang-orang yang mana
kami akan gantikan tempat mereka dengan orang-orang yang tidak akan kufur dan ingkar pada kamu. Sebab itulah ayat yang berikutnya pada penghujung ayat 89, minta maaf. Pada waktu itu kata para ulama tafsir adalah tasalli untuk Nabi, adalah untuk memujuk baginda Nabi dan juga menenangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, fa maka in jika yakfur kufur ingkar, yakfur kufur ataupun ingkar, biha kepadanya. Nya itu kembali kepada apa? Nya itu kembali kepada tiga sifat tadi. Yang ketiga-tiga ini ada pada baginda Nabi. Itulah kitab, pemahaman kitab, al-hukmah, hikmah dan juga an-nubuwah, kenabian ataupun memberi makna kerasulan. Lalu ketiga-tiga benda ini, firman Allah, dan jika kufur kepada ketiga-tiga benda ini, yang mana ketiga-tiga benda ini Allah anugerahkan kepada Nabi. Haula, mereka itu. Siapakah yang mana dimaksudkan dengan mereka itu? Siapakah yang dimaksudkan dengan haula? Dalam tafsir Al-Wasit disebut iaitu orang-orang musyrik Mekah, orang yang kufur kepada baginda Rasulullah. Fa in yakfur, maka jika kufur biha kepada tiga-tiga perkara yang Allah telah berikan kepada kamu wahai Rasulullah. Siapa? Haula, mereka itu. Siapakah yang dimaksudkan dengan mereka itu? Iaitu orang-orang musyrik Mekah dan orang-orang yang kufur kepada baginda Rasulullah. Maka pada waktu itu Allah janji kepada Nabi, fa maka qad sesungguhnya wakalna kami akan menyerahkan biha kami akan menyerahkannya qauma suatu kaum laisu yang mana tidak mereka biha terhadap tiga-tiga sifat yang terkumpul pada kamu wahai Rasulullah bikafirin, termasuk daripada kalangan orang yang kufur. Lalu siapakah yang dimaksudkan dengan satu kaum yang tidak akan kufur, yang tidak akan ingkar terhadap tiga sifat yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam tafsir Al-Wasit disebut, wal muradu bil qaumil ladzina wakkalu bil qiyam bihaqqi hadhihi risalah ashabun Nabi, itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah pujuk Nabi, Allah beri tasalli kepada Nabi, Allah jamin kepada Nabi yang orang musyrik Mekah kalaulah mereka tolak Nabi, Allah akan bangkitkan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka takkan kufur pada Nabi, takkan ingkar kepada Nabi, mereka akan mempertahankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah maksud daripada ayat yang ke-89. Di situ adanya kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi dan juga pada Nabi yang terdahulu dengan pemahaman kitab, dengan al-hukmah, hikmah dan juga kenabian dan kerasulan. Dan pada bahagian yang kedua ayat 89, bagaimana Allah maklumkan kepada Nabi pasti akan adanya penentangan, kufur dan ingkar daripada penduduk-penduduk Mekah. Namun Allah janji kepada Nabi, Allah akan bangkitkan, Allah akan kurniakan kepada baginda Nabi satu kaum, iaitu para sahabat Nabi yang mana mereka tidak akan kufur kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah ayat 90 kita akan sambung esok insyaAllah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mohon jasa baik untuk yang kali pertama join, jemput join grup Telegram Kuliah Umar Aziz. Moga Allah permudahkan segalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Jumpa lagi insya-Allah.